Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 bagi subjek Sosiologi dalam Pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama, Ahmad Maliki bin Mak Daud. Kedua, Ahmad Muhaimin bin Muhammad. Ketiga, Ahmad Nasruddin bin Yusuf. Dan keempat, Burhanuddin bin Mamat. Untuk tugasan secara berkumpulan bagi subjek Sosiologi dalam Pendidikan pada kali ini, kami ditugaskan untuk membuat satu analisis tentang keperluan sosio-budaya dalam pendidikan. Yang kedua, peranan guru dalam menerapkan sosio-budaya di kalangan pelajar. Dan yang ketiga, implikasinya terhadap pendidikan. Fokus perbincangan pada kali ini akan meliputi 3 aspek utama, iaitu keperluan sosial budaya dalam institusi pendidikan, peranan guru dalam menerapkan sosial budaya di institusi pendidikan, serta implikasi sosial budaya di dalam skop pendidikan. Pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian budaya, kaum dan adat resam yang berbeza. Ini menjadikannya sebuah negara yang mempunyai keunikan dan identiti yang mempunyai keistimewaannya sendiri. Kepelbagaian budaya dalam masyarakat majmuk di negara ini secara tidak langsung juga dapat memberi kesan dalam perkembangan bidang politik, ekonomi dan juga sosial. Definisi sosial budaya. Maksud sosial budaya ialah amalan berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri dalam masyarakat berkenaan dalam berbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Keperluan sosial budaya dalam institusi pendidikan. Dalam konteks pendidikan pula, institusi pendidikan membawa pengaruh yang besar kepada kesan sosio-budaya masyarakat setempat, di mana dengan percampuran budaya yang dibawa oleh murid itu sendiri semasa dalam proses pembentukan ilmu di sekolah, iaitu semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran, murid itu sendiri dapat membawa unsur-unsur budaya yang bercampur di dalam institusi pendidikan. Antara poin-poin yang saya dapat rungkaikan di sini mengenai keperluan sosial budaya dalam institusi pendidikan. Yang pertama ialah merapatkan jurang perbezaan pendidikan antara kaum. Menjadikan sekolah sebagai tempat untuk murid mempelajari dengan lebih jelas dan mendalam tentang kepelbagaian kaum, bangsa dan agama dalam persekitaran hidup mereka. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam komunikasi. Komunikasi ialah elemen yang sangat penting dalam konteks sosial budaya, kerana dengan komunikasi murid dapat membina hubungan di antara mereka tanpa timbul rasa jurang perbezaan, iaitu tanpa timbul rasa yang berbeza dengan berkomunikasi. Yang kedua, memupuk sifat keterbukaan dan membina interaksi antara satu sama lain. Menjadikan sekolah tempat utama murid untuk berkongsi pandangan, idea tentang sesuatu perkara yang berbeza dengan pendiriannya. Ini akan melatih murid untuk lebih bersikap profesional dan terbuka dalam menyelesaikan masalah ataupun dalam membuat satu keputusan yang ideal. Yang ketiga, membina negara dan masyarakat yang harmonis. Institusi pendidikan merupakan salah satu peranan utama dalam memantapkan perkembangan sosio-budaya untuk membentuk sebuah negara yang maju.
Perkembangan idea fikiran serta pembentukan peribadi yang murni bermula dengan pembelajaran yang bermakna di sekolah. Dan untuk poin yang terakhir, membina rasa tanggungjawab bersama dalam mencapai dasar negara. Saban tahun, negara akan terus menilai dan mengubah dasar-dasar negara yang telah digubal berdasarkan keperluan dan perubahan waktu semasa. Tanpa kemuafakatan bersama, objek dan matlamat itu pastinya tidak akan dapat direalisasikan secara menyeluruh ataupun secara holistik. Sebagai contoh, usaha negara dalam aspek sosio-budaya dalam kalangan murid ialah memperkenalkan konsep satu Malaysia. Ianya bertujuan untuk menyuntik rasa kebersamaan walaupun ada jurang perbezaan di kalangan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maliki daripada Kepulauan 4 akan membentangkan tentang peranan guru dalam sosial budaya yang berbeza di sekolah yang wujud di Malaysia ini. Okey, seterusnya. Okey, di sini kita dapat lihat peranan guru bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional disebabkan wujudnya sosial budaya yang berbeza di negara kita. Okey, yang pertama, peranan guru di sekolah itu guru sebagai penyebar ilmu kenegaraan dengan memupuk semangat patriotisme yang berterusan. Yang kedua, guru sebagai penyampai ilmu perpaduan dengan menganjurkan aktiviti kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai role model, suri tauladan, bersama membentuk kepribadian dan perwatakan pelajar dengan menanamkan nilai murni dan menyatupadukan semua kaum. Yang seterusnya, keempat, guru sebagai ejen sosialisasi dari aspek penguasaan bahasa. Dan yang terakhir, guru perlu kreatif dalam aktiviti kurikulum dan ada strategi yang berkesan dalam PDP. Okey, kita melihat dengan lebih detail. Yang pertama tadi, memupuk semangat patriotisme yang berterusan. Di sini guru hendaklah kreatif mewujudkan pelbagai aktiviti yang menarik. Contohnya pada sambutan bulan kemerdekaan, wujudkan aktiviti deklamasi sajak, pidato, sayembara puisi, syair dan nyanyian patriotik serta karya kreatif pelajar. Guru ni membentuk dan memberi peluang kepada pelajar yang berbilang kaum untuk berinteraksi dalam pelbagai aktiviti di sekolah. Ianya dapat membina jati diri serta menanam semangat kecintaan kepada bangsa dan negara. Seterusnya, peranan yang kedua tadi, menganjurkan aktiviti kokurikulum, iaitu aktiviti kokurikulum seperti mengadakan kuis bina bangsa, kempen cintakan warisan seni bangsa dan negara, kempen kibar jalur gemilan dan pertandingan hias bilik darjah sempena hari kemerdekaan tersebut. Ataupun mengadakan perkemahan, iaitu badan bina event seperti mengakak, pandu peteri, bulan sabit merah dan sebagainya. Dia mengadakan perkemahan. Di dalam tu mereka bekerjasama apabila menjalankan aktiviti. Maka wujudlah perpaduan dan semangat kekitaan di antara peserta-peserta perkemahan yang datang dari pelbagai sekolah yang berbeza latar belakang dia dan berbeza kebudayaan dia dan berbeza adat rasa, kepercayaan dan lain-lain lagi. Okey, aktiviti kurikulum yang lain contohnya sukan sekolah. Sukan sekolah ni bukan semata-mata untuk menjaga kesihatan pelajar tu ya, tetapi untuk perpaduan juga. Matlamat utama hari sukan ialah mewujudkan persefahaman, semangat kekitaan dan perpaduan di antara pelajar-pelajar sekolah kita. Pada hari sukan, aktiviti permainan, perarakan dan perhiasan kemah boleh membentuk murid sebagai satu kumpulan yang majmuk. Dalam tu ada macam-macam bangsa. Okey, bila kumpul berlaku situ, kita nampaklah perpaduan kaum di situ dan untuk menjalankan sesuatu aktiviti sukan tu. Okey, yang ketiga tadi, guru membentuk kepribadian dan perwatakan pelajar. Mula-mula tu guru tu pertama kena jadi role model dulu. Menjadi sebagai suri tauladan yang baik kepada murid. Bila guru tu mempunyai akhlak yang baik, secara automatik budak-budak jadi mudah untuk ikut guru tersebut. Okey. Yang kedua, guru tu perlu menanamkan nilai murni
yang dapat menyatu padukan. Ini guru boleh ajar dalam mata pelajaran subjek agama Islam ataupun pendidikan moral, sejarah dan seumpamanya. Guru seharusnya memberikan layanan yang sama rata kepada pelajar tanpa memikirkan latar belakang keluarga, kepercayaan, adat resan, perbezaan akademik dan kelas sosial mereka. Guru ni hendaklah beri layanan yang sama saja. Yang terakhir, guru perlu menerapkan konsep satu Malaysia, di mana konsep ini pemangkin untuk mewujudkan dan membina negara bangsa yang mempunyai sikap kesamaan dan kekitaan. Peranan guru yang keempat tadi, iaitu guru perlu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti tahunan sekolah. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan kalau ikutkan Protokol Perlembagaan Persekutuan Perkara 152. Bahasa yang digunakan haruslah menggunakan laras bahasa yang jelas dan mudah difahami bagi semua golongan yang terdapat di negara Malaysia ni, macam-macam Sarawak lain, Sabah lain yang punya pelbagai etnik. Okey, seterusnya bahasa tidak seharusnya menunjukkan atau mempunyai maksud yang tersembunyi. Dalam erti kata lain, ia tidak menunjukkan berkaitan yang rasis. Okey. Yang terakhir, guru menggunakan gaya bahasa dan komunikasi yang baik, mesra, sopan dan penyayang. Tidak mengejek murid sendiri. Gunakan bahasa yang lebih baik. Okey, seterusnya guru ni dia perlu mewujudkan aktiviti kurikulum yang menarik kepada pelajar. Contohnya guru mengajar di luar bilik darjah, iaitu mengadakan lawatan sambil belajar untuk mengenali etnik dan budaya penduduk setempat, orang asli ke, Cina ke, ataupun bangsa lain, agar dapat memupuk kemesraan antara pelajar. Sebab di kalangan pelajar ada Cina, India, Caribbean, macam-macam. Jadi kita boleh buat lawatan ke tempat mereka sendiri. Yang terakhir, guru perlu menggunakan strategi PMP, pengajaran dan pelajaran dalam kelas yang berkesan untuk menyatupadukan kaum. Antaranya, kita membahagikan pelajar secara berkumpulan. Dalam kumpulan tu ada macam-macam, orang India, Cina ke. Kita jangan tak Melayu saja, kita campur molek dalam melaksanakan projek-projek sekolah seperti kajian sains, eksperimen tu, persembahan dan sambutan-sambutan majlis di sekolah, pidato ke apa ke. Okey. Yang kedua, mengajak pelajar berkomunikasi dengan pelajar berlainan kaum, dan guru tidak boleh mencetuskan isu-isu sensitif semasa mengajar. Misalnya dengan menagungkan warisan budaya sendiri dan mengejek budaya kaum lain. Okey, itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nasruddin bin Yusuf akan menerangkan berkaitan dengan aplikasi terhadap pendidikan serta peranan guru. Yang pertama, guru seharusnya mengajar tanpa membezakan bangsa dan kelas sosial murid yang berkenaan. Karl Marx menyatakan kelas sosial adalah kategori individu yang mempunyai hubungan yang sama dengan punca-punca pengeluaran. Yang kedua, guru harus berusaha untuk menolong murid memahami dan membentuk nilai, sikap serta tingkah laku yang sesuai. Yang ketiga, guru juga perlu memberi tunjuk ajar untuk mengatasi masalah akademik murid yang lemah melalui penganjuran kem-kem motivasi dan sebagainya. Seterusnya, yang keempat, guru mesti mengamalkan ketepatan masa. Seseorang murid akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. Seterusnya, yang kelima, guru harus menggunakan pelbagai kaedah di dalam PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran, mengikut tahap pencapaian murid, ataupun kita panggil sebagai mixed ability students. Seterusnya, guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam PDP tersebut dan mencari peluang bagi pengubahsuaian serta mengemukakan pandangan dan juga cadangan bagi menyelesaikan beberapa masalah berkaitan dengan pembelajaran. Seterusnya, dari aspek kepercayaan, guru tidak harus menyentuh dan mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid mereka. Seterusnya, murid juga merupakan pelanggan bagi setiap guru di dalam bilik darjah. Faktor ini mendesak guru menggunakan kemahiran secara optimum dalam pengurusan di dalam bilik darjah.
Perkara ini adalah perkara yang penting kepada guru untuk memahami tingkah laku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. Seterusnya berkaitan dengan pengurusan hal ehwal murid di dalam bilik darjah juga melalui pendekatan penyayang yang ditunjukkan guru dapat menjinakkan mereka supaya bercakap dengan bahasa lembut dan kaedah menegur. Seterusnya, guru juga perlu membentuk budaya bilik darjah yang dinamis dengan mementingkan aspek nilai-nilai murni. Dengan ini dapat melahirkan hubungan yang mesra sesama murid dan juga di antara murid dengan guru. Yang terakhir, tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. Dengan ini, guru dapat mengurangkan kadar ponting dan permasalahan disiplin melalui pengurusan di dalam bilik darjah. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan berkaitan dengan implikasi terhadap pendidikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin bin Mamat. Saya daripada kumpulan 4 akan membentangkan tentang implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap pendidikan. Antara implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap pendidikan ialah implikasi terhadap guru, implikasi terhadap murid, implikasi terhadap sekolah dan implikasi terhadap kurikulum tersirat. Implikasi terhadap guru dan murid telah dibentangkan oleh sahabat saya. Jadi saya akan membentangkan implikasi terhadap sekolah. Implikasi terhadap sekolah. Kepelbagaian sosio-budaya telah mewujudkan sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti sekolah jenis kebangsaan Cina dan India. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian sosio-budaya melalui aktiviti yang disenaraikan di sekolah tersebut, seperti gotong royong perdana, sukan arengka tradisional, pesta perayaan mengikut kaum etnik dan sebagainya. Pembinaan sekolah juga mengambil kira tahap kelas sosial masyarakat seperti masyarakat bandar dan luar bandar. Melalui demografi tentang taburan penduduk masyarakat Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak adalah berpunca daripada penjajah yang menguasai sistem pentadbiran. Oleh itu, pada hari ini, juran tersebut saban hari semakin hilang ditelan zaman ekoran peranan usaha murni kerajaan dalam memberi penekanan dalam bidang pendidikan, seperti pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Sekolah juga merupakan ruang untuk pendidik menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat. Murid harus diterapkan dengan nilai-nilai yang baik tanpa mengira latar sosial budaya mereka. Implikasi terhadap kurikulum tersirat. Implikasi kurikulum tersirat ialah cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pembelajaran dan pengajaran dalam pengurusan organisasi sekolah. Mengkaji mengenai nilai-nilai kepercayaan iklim sekolah dan pengalaman pembelajaran. Terdapat dua bentuk kurikulum yang dilaksanakan di sekolah, iaitu overt, terbuka, yang memberi fokus kepada kursus pengajian yang eksplisit, dan covert, tersirat, yang memberi fokus kepada pembelajaran yang tacit, iaitu diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan dan tidak tercatat. Unsur dalam kurikulum tersirat. Kurikulum tersirat terjadi berdasarkan 3 unsur berikut: kelompok, pujian dan kuasa. Kelompok ialah proses pembelajaran bersabar untuk berjaya dalam situasi sekolah. Persediaan untuk menghadapi zaman dewasa. Pujian iaitu menilai pembelajaran pelajar melalui ujian dan pemeriksaan, latihan bertulis, lisan dan tingkah laku. Kuasa. Pelajar perlu mematuhi peraturan yang telah disediakan oleh guru.
Motivasi dan rasa ingin tahu pelajar boleh terbantuk kerana tidak berpeluang mengemukakan buah fikiran. Ciri-ciri kurikulum tersirat. Ciri-ciri kurikulum tersirat ialah merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid perolehi di mana mereka belajar. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri, iaitu murid dan guru. Dipelajari oleh murid secara tidak langsung, misalnya daya intelek guru, tingkah laku dan akhlak guru. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksanaan kurikulum. Pengaplikasian dalam kurikulum tersirat. Pengaplikasian dalam kurikulum tersirat boleh melalui aktiviti berpersatuan, kegiatan panitia dan aktiviti dalam unit ko-kurikulum. Harus melibatkan interaksi antara kelas sosial murid bagi menjayakan proses pembentukan nilai. Aktiviti berbahasa dalam aktiviti pembelajaran dapat mendidik murid untuk menghormati bahasa ibunda dan dialek kaum lain. Aktiviti yang dijalankan berdasarkan aspek perbezaan antara jantina dapat mendidik murid tentang kesedaran terhadap batasan pergaulan dalam jantina yang berlainan. Mendidik murid untuk membudayakan diri mereka dengan pembelajaran kendiri yang lebih menekankan proses pembelajaran tanpa diarah. Konflik nilai, iaitu guru bertindak prejudis terhadap pelajar dengan menempatkan pelajar yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran di bahagian belakang kelas, mengelakkan pelajar-pelajar tertentu dalam aktiviti yang disertai seluruh kelas, tidak memandang tepat ke arah pelajar. Kesimpulan, bagi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan negara yang mempunyai pelbagai kaum ini, kementerian, pemerintah negara perlu bijak untuk menangani kerenah serta permintaan semua kaum bagi kepentingan kaum mereka. Perpaduan merupakan elemen terpenting dalam usaha mengekalkan keharmonian negara, maka wujudlah rukun negara. Sekian, terima kasih.